wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama berhimpun dalam kuliah Ummahatul Mukminin. Kuliah yang merupakan usaha daripada tim Global Ihsan untuk memperkenalkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian yang mengikuti kuliah ini, nak memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang biografi isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah hari ini kita akan bermula pada hadis yang ke-167. Pada muka surat yang ke-167, iaitu kita nak bincang tentang biografi seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safiyah bintu Huyai. Baik. Saya sebutkan pada muka surat ke-168. Nama penuh beliau ialah Safiyah bintu Huyai bin Akhtab bin Sa'nah bin Sa'labah al-Yahudiyah ataupun al-Yahudiyah. Maksudnya nama penuh dia ni Safiyah bintu Huyai bin Akhtab bin Sa'nah bin Sa'labah al-Yahudiyah. Dia ni seorang berketurunan Yahudi, Bani Israel lah asalnya. Sebelum daripada dia menerima ataupun memeluk Islam, dia beragama dengan agama Yahudi. Itu asalnya. Tetapi dia telah pun memeluk Islam. Ya, bapa dia Huyai bin Akhtab merupakan salah seorang daripada pemimpin besar orang-orang Yahudi pada ketika itu, yang mana ayah dia ni merupakan di antara maksud rujukan utama orang-orang Yahudi pada masa itu. Ya, ibu beliau bernama Barrah binti Samual. Okey. Baik, beliau berasal daripada keturunan Yahudi. Ini saya sebut tadi ni. Beliau berasal daripada keturunan Yahudi. Yahudi mana? Di Madinah ni ada banyak Yahudi. Kita ada Yahudi Bani Quraidah, kita ada Yahudi Bani An-Nadir, kita ada Yahudi Bani Qainuqa', kita ada Yahudu Khaybar. Tetapi Safiyah merupakan berketurunan Yahudi Bani Nadir. Yang mana Yahudi Bani Nadir ni pernah dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan cerita insya-Allah. Baik. Beliau juga daripada keturunan Nabi Harun bin Imran. Nabi Harun yang diutuskan bersama-sama dengan Nabi Musa alaihi salam, yang mana kedua-dua mereka adalah rasul yang dihantar oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah kepada Firaun. Jadi Safiyah ni berketurunan Nabi Harun bin Imran. Beliau dilahirkan di Madinah dalam keluarga Yahudi. Asalnya memang Yahudi. Tetapi setelah berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menerima Islam. Perkahwinan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Safiyah ni kahwin dengan Nabi? Sebelum bernikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safiyah berkahwin dengan Salam bin Mishkam. Ya. Yang mana Salam bin Mishkam ni saya letakkan di nota kaki tu. Saya katakan ulama berbeza pendapat tentang sebutan nama Salam. Sebahagian ulama mengatakan namanya Salam. Sebahagian ulama yang lain menyebutkan Salam. Ada yang kata Salam, ada yang kata Salam. Tapi bin Mishkam itu adalah suami Safiyah sebelum daripada beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suami pertama dia lah. Sebelum dia kahwin dengan Nabi, dia ada dua orang suami.
Ya. Jadi suami yang pertama dia Salam ataupun Salam bin Mishkam. Kemudian setelah itu beliau dinikahi oleh Kinanah bin Abil Huqaiq, yang mana kedua-dua mereka merupakan penyair Yahudi pada zaman tu. Ha, ulama zaman dulu ni tuan-tuan, kalau ada di kalangan mereka yang merupakan penyair, mereka akan mention dia ni penyair. Dia ni penyair. Dia ni penyair. Kenapa mereka akan mention dia penyair? Kerana zaman dulu ni penyair mempunyai pengaruh yang besar. Zaman dulu ni penyair ni ada kedudukan yang tinggi. Sebab apa? Sebab penyair ni adalah orang yang mempunyai bakat yang diminati oleh ramai orang di zaman tu. Sebab itu Nabi SAW pun dia ada penyair dia sendiri. Walaupun Nabi tu taklah pandai bersyair macam orang kata apa, penyair-penyair hebat yang lain, tetapi Nabi tu sendiri ada penyair. Untuk apa Nabi ni ada penyair? Untuk buat syair mempertahankan Islam, untuk buat syair membela Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila orang-orang Quraisy menggunakan syair-syair untuk menghina Islam ataupun menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara penyair Nabi yang terkenal ialah Hassan bin Thabit. Sebab itu dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah memberikan kekuatan kepada Hassan bin Thabit, kekuatan untuk bersyair. Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Ya Allah, kata Nabi, ya Allah, tolong kuatkan Hassan ni dengan bantuan Jibril untuk membuat syair-syair bagi menjawab, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela Islam. Dan Nabi ada penyair yang kedua yang bernama Ka'ab bin Malik. Nabi juga ada penyair yang ketiga nama Abdullah bin Rawahah. Jadi zaman dulu ni kalau ada penyair ni kira hebat lah. Penyair ni zaman dulu kira macam lebih kurang lah macam artis. Kadang-kadang orang bila nak pergi dengar ceramah pemimpin politik ni macam malas nak dengar. Jadi pemimpin politik bila nak berucap ke, nak buat majlis ke, terpaksa panggil artis. Jadi bila panggil artis, dia tarik crowd. Jadi lepas tu baru pemimpin cakap. Ataupun pemimpin cakap dulu, baru artis nyanyi kemudian. Sebab kalau artis nyanyi dulu, pemimpin politik cakap kemudian, takut-takut tak ada orang nak dengar dah. Orang dah balik sebab dah dengar lagu. Begitulah. Zaman dulu pun ada minat. Zaman sekarang ni banyak minat lagu. Zaman sekarang ni banyak minat artis-artis pelakon ataupun penyanyi. Zaman dulu penyair di zaman negara-negara Arab, di semenanjung negara Arab ni, mereka terlalu obses dengan syair. Bahkan bukan kata zaman dulu tuan-tuan. Waktu zaman saya belajar dulu pun, kadang-kadang mereka ni Arab sampai sekarang suka dengan syair, suka dengan sastra. Bukan kata Arab aja, kita pun sama, dengar puisi, dengar pantun yang indah-indah kan, dengar ucapan yang baku, yang baik, yang bagus, yang fasih. Kita pun suka. Dia orang kata apa, mengetuk jiwa. Rasa nikmat bila mendengar kan. Kadang-kadang bila kita dengar puisi, sebab itu IQ Malaysia tuan-tuan, setiap tahun, cuma tahun lepas je kita tak berjaya buat. IQ Malaysia ni, kita usaha untuk adakan malam seni dan budaya. Malam seni dan budaya ni, kita nak memperkenalkan budaya Melayu dari sudut berpuisi. Saya pun terpaksalah buat puisi sendiri. Walaupun tak pandai bahasa Melayu, tak pandai mana. Penasihat Dr. Mazhar dia duduk kata, Mufti Perlis kata kita kena buat, Presiden kena baca puisi. Penasihat IQ tak apalah, Dr. Mazhar memang pandai berpuisi. Saya ni terpaksalah orang kata apa, belajar-belajar baca puisi-puisi, entah betul entah tidak, baca je lah. Tapi tengok orang kata okey je, okey lah. Tapi nak bagi tahu, zaman sekarang ni pun ada. Cuma mereka lebih obses kepada seni hiburan muzik dan juga lakonan. Zaman dulu lebih kepada kesusasteraan, iaitu syair-syair mempunyai pengaruh yang besar. Syair-syair didengari sehingga ada syair-syair yang memang digantung di Kaabah jika syair tersebut merupakan syair-syair yang hebat. Jadi oleh kerana itulah Allah Azza wa Jal menurunkan Al-Quran untuk mengalahkan syair-syair ini semua.
Kerana pada masa itu mereka sangat obses dengan keindahan bahasa, Al-Quran mengatasi setiap syair yang ada pada zaman itu, setiap kebolehan penyair yang ada pada zaman itu. Maka Al-Quran turun mengalahkan mereka semua. Bahkan Al-Quran cabar mereka untuk buat seperti mana ataupun untuk datangkan seperti mana ayat Al-Quran seluruhnya tak mampu. Buat satu ayat pun, cabar buat satu ayat pun tak mampu. Jadi nak bagi tahu Al-Quran itu lebih tinggi darjatnya daripada hanya sekadar syair buatan manusia kerana ia datang daripada Allah Azza wa Jal. Baik. Maka disebut kat situ dia kata kedua-dua mereka merupakan penyair yang Yahudi pada zaman itu, namun Kinanah bin Abil Huqaiq terkorban dalam peperangan Khaybar. Dia suami kedua Safiyah ni iaitu Kinanah bin Abil Huqaiq terkorban dalam peperangan Khaybar. Apa yang berlaku pada perang Khaybar? Safiyah tu sendiri pun ditawan. Safiyah radhiyallahu anha pada awalnya ditawan dalam peperangan Khaybar. Saya sebut di situ pada awalnya beliau berada di bawah milik seorang sahabat bernama Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Asalnya Dihyah dapat. Sebab bila mana orang-orang yang ditawan dalam peperangan mereka akan menjadi hamba. Mana-mana orang yang join peperangan zaman dulu kalah dan ditawan. Kalau dibunuh tak ada masalah lah. Kalau ditawan mereka akan menjadi hamba. Yang perempuan lah. Yang lelaki pun sama akan menjadi hamba. Jadi perempuan pun akan jadi hamba. Jadi dia berada di bawah milik seorang sahabat bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah ni merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kacak. Dihyah ni disegak. Dihyah ni dia handsome. Sebab itu Jibril alaihi salam ketika mana kalau nak menyerupai manusia, ada ketikanya Jibril akan menyerupai wajah yang hampir sama dengan wajah Dihyah. Dan sebab itu Nabi SAW pun kalau nak hantar surat kepada kerajaan-kerajaan besar ni untuk ajak mereka masuk Islam, Nabi akan hantar Dihyah. Kenapa Nabi hantar Dihyah? Nabi hantar Dihyah ni tuan-tuan kerana Nabi SAW nak bagi orang kata apa, nak nampak supaya utusan kerajaan Islam ni kacak lah. Utusan kerajaan Islam ni orang kalau tengok pun orang tengok orang bagi perhatian lah kerana dia nak menyampaikan surat yang penting daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Baik. Sekejap ya, tuan-tuan. Ada yang komplain, dia kata kamera tak jelas. Saya pun tak tahu kamera saya ni kenapa. Tak apalah, yang penting tuan-tuan boleh tengok saya, yang penting tuan-tuan boleh dengar suara saya, kira okey lah. Ada yang kata macam kabur lah, mungkin internet dia kot. Tapi sebenarnya saya pun tengok agak kabur jugalah. Tapi tak apalah, tak ada masalah. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya daripada beliau kerana dikatakan Safiyah tidak layak untuk berada di bawah milik sesiapa melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Safiyah ni anak pemimpin besar Yahudi pada masa itu, iaitu anak kepada Huyai, Safiyah bintu Huyai. Jadi Safiyah ni tak layaklah berada pada milik seorang sahabat. Patut Nabi lah kena ambil sebab dia ni anak pemimpin. Nabi tu pemimpin orang Islam. Ini kerana beliau merupakan anak kepada pemimpin besar Yahudi di Madinah pada ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya menggantikan kepada Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu dengan 7 hamba yang lain sebagai ganti. Nabi ambil Safiyah, Nabi bagi dekat Dihyah ni 7 orang hamba yang lain sebagai ganti. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwini Safiyah dan menjadikan Safiyah ni bebas, merdeka. Syaratnya apa? Merdeka tu sebagai mahar dia. Dia tak jadi hamba dah lah. Dia jadi orang yang merdeka, dia jadi orang yang bebas dan pembebasan itu merupakan mahar dia. Al-Imamul Bukhari rahimahullah meriwayatkan kisah ini.
Imam Bukhari dia riwayatkan, dia kata faja'a dihyatul kalbi faqala ya nabiy Allah a'tini jariyatan min as-sabi faqala idhhab fakhudh jariyah فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير لا تصلح إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, di dalam sahihnya. Maksudnya kata riwayat ni kata faja'a Dihyah Al-Kalbi. Satu hari datang Dihyah Al-Kalbi, dia kata apa kepada Nabi SAW? Faqala ya Nabi Allah. Dia mengatakan, wahai Nabi Allah, a'tini jariyatan minas sabi. Berikan aku seorang hamba daripada tawanan perang itu. Aku nak seorang hamba perempuan. Sebab Dihyah ni dia adalah saham dia pergi perang lah ni. Dia nak bahagian dia, ya. Maka Nabi SAW kata izhab fakhudh jariyah. Nabi kata pergilah ambil seorang. Pergilah ambil seorang. Kamu nak seorang kan, pergi ambil, ya. Fa akhadha Safiyah bint Huyai. Maka bila dia tengok Safiyah bint Huyai ada, dia berkenan, dia ambil Safiyah bint Huyai. Faja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Nabi Allah. Maka dia kata, wahai Nabi Allah, a'taita Dihyah Safiyah bint Huyai. Engkau telah memberikan Dihyah ni Safiyah. Safiyah ni dah jadi milik Dihyah pula, dia kata. Engkau dah bagi kat dia, ya Rasulullah, dia kata. Sayyidat Quraidah wan Nadhir. Yang mana dia ni merupakan orang besar daripada kalangan Bani Quraidah dan daripada kalangan Bani Nadhir. Siapa Bani Quraidah, siapa Bani Nadhir? Saya janji tadi saya nak cerita sikit, ya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, waktu peperangan ni berlaku, peperangan ni nama dia peperangan Khaybar. Yang ni biasa orang-orang Palestin duk sebut. Khaybar ya Yahud, jaishu Muhammad saufa ya'ud. Khaybar ya Yahud, ya. Khaybar wahai Yahudi, jaishu Muhammad saufa ya'ud. Tentera Muhammad pastinya akan kembali. Apa maksudnya? Kerana peperangan Khaybar ini adalah peperangan di antara peperangan yang besar yang berlaku di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahudi, dan ia berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Dia berlaku setelah mana orang-orang Bani Nadhir dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkampungan mereka di Madinah. Mereka lari, mereka membawa diri pergi ke perkampungan Khaybar, berhimpun di sana, berkubu di sana. Dan Khaybar ni tanah dia subur, banyak tanaman, banyak tamar. Itu Khaybar, ya. Jadi bila mereka duduk di sana, mereka ni tak puas hati dengan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab mereka dah kalah, dah dihalau. Kenapa Nabi SAW halau mereka? Ada mungkin yang kata, yang tak faham sirah, dia kata tengok Nabi tak pasal-pasal nak pergi halau orang pula. Mana boleh? Kan? Sebenarnya Nabi SAW bukan halau mereka sebab sesaja. Bukan seperti mana orang Yahudi yang buat pada orang Palestin hari ni, tiba-tiba dia halau aja, tiba-tiba dia rampas tanah. Itu bukan akhlak Nabi SAW. Tetapi kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah, mereka menyebutkan dua benda lah yang menjadi penyebab kenapa Nabi halau mereka. Ada yang kata kerana pada satu ketika Nabi SAW ada di perkampungan Bani Nadhir, mereka cuba untuk membunuh Nabi SAW. Ini golongan Bani Nadhir ni jahat. Bila Nabi berada di kawasan mereka, Nabi duduk di dinding mereka
cuba untuk melakukan konspirasi. Mereka lakukan pakatan jahat untuk baling batu daripada atas di tempat di atas Nabi waktu Nabi sedang duduk. Tiba-tiba datang wahyu untuk menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bangun bila mereka melepaskan batu. Jadi Nabi terselamat dan akhirnya Nabi sedar bahawasanya mereka telah melanggar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat yang kata mereka nak berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menjadi pemimpin di Madinah, maka mereka kata kepada Nabi SAW, kamu hantar 3 orang. Ada yang riwayat kata 30, ada yang kata 3 orang. Mereka nak 3 orang daripada sahabat Nabi SAW untuk berdebat dan berdialog dengan 3 orang pendeta mereka. Kalau kalah pendeta kami akan ikut kamu. Dan mereka pendeta tu membawa pisau-pisau kecil untuk mencederakan yang sahabat Nabi SAW, dan Nabi dapat tahu benda tu kerana ada satu orang daripada kalangan mereka yang telah masuk Islam diberitahu oleh saudara kandung perempuannya bahawasanya mereka ini nak melakukan pengkhianatan, maka Nabi SAW mengetahui pengkhianatan mereka dan akhirnya mereka dihalau. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok sejarah orang-orang yang berperang dengan Islam ni, semuanya sebab mereka ni mula dulu. Zaman Nabi SAW, zaman yang mana kita katakan penuh dengan peperangan. Daripada 1 tahun ke 1 tahun. Selepas daripada hijrah, boleh kita katakan hidup Nabi di Madinah ni ada aja peperangan berlaku setiap tahun. Tetapi kebanyakan peperangan itu, kalau kita tak berani nak sebut semua pun, kita kata kebanyakan besarnya disebabkan bukan kerana Nabi SAW yang nak perang dengan mereka, tetapi kerana mereka yang memulakan permusuhan, mereka yang melanggar perjanjian. Zaman dulu siapa yang langgar perjanjian, automatik akan jadi perang. Zaman dulu siapa yang bunuh wakil kerajaan, automatik akan berlaku perang. Ini perkara yang disepakati di zaman dulu. Nabi SAW tak kacau orang pun pada asalnya. Nabi berdakwah secara aman, Nabi berdakwah secara diam-diam, kemudian Nabi ajak orang masuk Islam. Nabi tak ganggu orang. Tapi bila mana orang ganggu Nabi, maka Nabi SAW Nabi SAW membalas dengan reaksi lah. Maka Nabi mempertahankan diri. Sama juga macam Yahudi ni, Nabi SAW dah mengambil dah perjanjian dengan depa. Nabi SAW dah ambil dah perjanjian dengan depa ni. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya mereka dihalau oleh Nabi SAW. Jadi bila dihalau tu, dia orang pergi ke Khaybar. Jadi bila pergi ke Khaybar, tuan-tuan, Khaybar telah menjadi pusat pakatan mereka, pusat konspirasi mereka. Jadi mereka pun, peristiwa Bani Nadir, peristiwa penghalauan Bani Nadir ni, pengusiran Bani Nadir ni berlaku setelah daripada peperangan Uhud, mengikut pandangan yang sahih. Kemudian apabila mereka berkumpul di Khaybar, maka Khaybar telah menjadi pusat mereka untuk khianat kepada perjanjian yang mereka dah buat pada Nabi SAW. Bahkan mereka ni, puak-puak Khaybar ni, memperangat, kita kata mempengaruhi Bani Quraizah supaya melanggar perjanjian damai yang mereka lakukan dengan Nabi SAW. Jadi mereka tu sendiri khianat, mereka tu sendiri langgar janji, mereka nak berperang dengan Nabi SAW, maka Nabi hantar tentera berperang dengan mereka. Dan pada waktu tu pun Nabi nampak peperangan Khaybar ni merupakan peperangan yang berlaku pada masa yang strategik. Sebab apa masa yang strategik? Sebab pada waktu tu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada waktu tu Nabi baru saja melakukan perjanjian Hudaibiyah bersama dengan orang-orang Quraisy. Nabi SAW baru saja melakukan perjanjian dengan orang-orang Quraisy, yang mana pada waktu tu orang-orang Quraisy memang nak berjanji setia dengan Nabi SAW, bukan berjanji setia lah, melakukan gencatan senjata dengan Nabi SAW. Jadi
Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi melihat perkara ini, ya, merupakan perkara yang sesuai, sebab tak ada dah kita panggil gangguan daripada yang lain untuk menyerang Nabi. Maka Nabi boleh fokus kepada Khaybar pada masa itu, dan akhirnya Khaybar ni pun ditawan. Jadi bila Khaybar ditawan, maka berlakulah Safiyah yang lain-lain ni juga menjadi hamba. Jadi dia pun bagi tahulah, dia kata bila Dihyah ini telah mengambil Safiyah, datang seorang sahabat yang lain, dia kata apa? Dia kata, a'taita Dihyah Safiyah bint Huyai sayyidatu Quraidah wan Nadir la tasluh illa lak. Engkau telah memberikan Dihyah ini dengan Safiyah bint Huyai yang merupakan pemimpin Quraizah dan juga pemimpin Nadir, dan dia ni tidak layak melainkan hanya untuk kamu ya Rasulullah. Jadi mereka ni dia kata mereka semua ni sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ya, semua tak layak, dia kata, untuk mengambil Safiyah ni melainkan kamu je ya Rasulullah. Jadi bila dicakap macam tu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mungkin setujulah dengan cadangan tu. Sebab apa? Sebab Safiyah ni memang anak pemimpin. Ya, baik. Jadi apa Nabi buat? Nabi kata ud'uhu biha, panggil Dihyah. Panggil Dihyah, suruh dia bawa Safiyah. Faja'a biha, maka Safiyah pun dibawa oleh Dihyah datang bertemu Nabi SAW. Falamma nazara ilaiha, ketika mana Nabi melihat, bila mana Nabi SAW melihat, ya, Safiyah, maka Nabi kata khudh jariyatan minas sabi ghairaha. Kau pergi ambil perempuan lain. Kau pergi ambil tawanan lain. Perempuan yang menjadi tawanan lain selain daripada dia. Maka Nabi SAW pun membebaskan Safiyah dan Nabi menikah. Faqala lahu Thabit anak murid Anas bin Malik, Thabit al-Bunani, perawi kepada hadis ni, dia tanya. Ya, dia tanya kepada guru dia, ditanya kepada Anas. Dia kata apa? Dia kata, ya Abu Hamzah. Anas ni dia punya gelaran adalah Abu Hamzah. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu digelar sebagai ataupun digelar sebagai Abu Hamzah. Dia kata apa? Ya Abu Hamzah, ma asdaqaha. Dia kata, wahai Abu Hamzah, berapa mahar yang Nabi bayar untuk menikahi Safiyah ni? Berapa asdaq, sudak? Asdaq ni maksud berapa Nabi bayar untuk menjadikan ia sebagai mahar bila menikah dengan Safiyah ni? Maka kata Anas, nafsaha, yang menjadi mahar dia adalah diri dia sendiri, iaitu a'taqaha wa tazawwajaha. Nabi SAW membebaskan dia dan itulah mahar dia. Ini yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pernikahan ini berlangsung pada tahun ke-7 Hijrah. Yalah, sebab Khaybar berlaku tahun ke-7 Hijrah. Maka dia kahwin pada tahun ke-7 setelah ditawan, dibebaskan oleh Nabi, Nabi menikah dengan dia, itu menjadi mahar dia. Dikatakan beliau radhiyallahu anha pada ketika itu berumur 17 tahun, muda lagi. Safiyah pada waktu dia kahwin dengan Nabi SAW, dia muda lagi. Tapi sebelum tu dia dah menikah dengan 2 orang dah, kan? Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu zaman dulu ni menikah muda tak ada masalah. Menikah muda tak ada masalah, seperti mana yang saya telah huraikan sebelum ini, ya. Okey, kita nak tengok kelebihan Safiyah ni. Apa kelebihan Safiyah yang ada, ya? Para ulama hadis menceritakan bahawa Safiyah radhiyallahu anha mempunyai beberapa kelebihan. Antara kelebihan tersebut adalah yang pertama, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berketurunan Nabi. Saya dah bagi tahu sebelum ni tuan-tuan, ya. Sebelum ni saya dah bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, ya, menjadi isteri Nabi itu merupakan keistimewaan. Menjadi isteri Nabi itu sendiri adalah satu keistimewaan. Keistimewaan besarlah. Sebab dah digelar sebagai ummahatul mukminin. Orang lain tak boleh nikah. Sebab Nabi punya isteri di dunia
sampai ke negeri akhirat telah menjadi ibu-ibu orang Islam. Orang Islam pun kena hormat sebab ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertamalah. Yang kedua, dia ni keturunan Nabi. Bukan hanya isteri Nabi, keturunan pun keturunan anbiya. Dia ni, iaitu Safiyah. Antara kelebihan Safiyah radhiyallahu anha ialah beliau mempunyai nasab yang mulia kerana dia merupakan keturunan Nabi Harun alaihi salam. Alaihi salatu wassalam. Itu keturunan Nabi Harun daripada kalangan Bani Israel. Terdapat satu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah yang meriwayatkan dengan sanadnya daripada Anas. Ada satu ketika hadis Imam Tirmizi keluarkan, Imam Tirmizi riwayatkan satu kisah yang menceritakan dia ni memang keturunan Nabi Harun. Ya, baik. Anas kata apa? Anas kata, balagha Safiyah anna Hafsah qalat bintu Yahudi fabakat. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك قالت لي حفصة إني بنت يهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك ثم قال اتق الله يا حفصة. Hadis ni riwayat Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Ya, Imam Tirmizi kata hasan sahih gharib. Hadis ni hadis sahih. Anas kata satu ketika telah sampai kepada Safiyah, telah sampai satu cerita kepada Safiyah ni bahawasanya Hafsah kata kepada Safiyah, dia ni anak perempuan Yahudi. Anak perempuan Yahudi tu. Jadi bila dengar aja perkataan ni, ya, bila dengar aja perkataan ni, maka Safiyah pun menangis. Safiyah pun menangis. Ya. Jadi fadakhala 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki. Maka Nabi SAW pun masuk jumpa dia waktu dia tengah menangis. Siapa menangis? Safiyah lah menangis. Sebab apa dia menangis? Sebab Hafsah kata dia anak perempuan Yahudi. Faqala ma yubkiki. Nabi kata apa yang menyebabkan kamu menangis ni? Apakah yang menjadikan kamu menangis ni? Qalat li Hafsah inni bintu Yahudi. Dia pun kata kepada Nabi SAW dan Nabi tanya kan? Ya. Bila Nabi SAW tanya apa yang menyebabkan kau menangis ni? So Nabi ni dia prihatinlah pada isteri dia tu kan. Bila Nabi SAW prihatin kepada isteri dia, maka Nabi tanyalah, kenapa kau menangis? Apa yang menyebabkan kau menangis ni? Maka dia kata kepada Nabi SAW, dia kata apa? Dia kata, qalat li Hafsah inni bintu Yahudi. Hafsah kata kat aku, dia kata. Hafsah kata kat aku yang aku ni adalah anak perempuan Yahudi. Faqala Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, sesungguhnya engkau adalah anak seorang Nabi. Iaitu Harun lah. Kerana memang Safiyah berketurunan Nabi Harun. Kemudian Nabi kata wa inna ammaki la nabi. Sesungguhnya bapa saudara kamu adalah nabi juga. Iaitulah Nabi Musa, kerana Nabi Harun tu saudara dengan Nabi Musa. So keturunan kau keturunan nabi, keturunan pak saudara kau pun nabi. Wa innaki la tahta nabi. Dan engkau sendiri tu berada di bawah Nabi. Maksudnya engkau sendiri itu berada di bawah tanggungan seorang Nabi, iaitu menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kemudian Nabi SAW kata, "Fafima tafkharu alaik?" Nabi kata, dia dalam perkara apa yang dia nak bangga kat atas kamu ni? Kamu tu anak Nabi, keturunan Nabi. Kamu ni bapa saudara pun Nabi. Kamu pula isteri Nabi. Jadi dia nak bangga apa atas kamu ni? Jadi Nabi pujuk kepada Safiyah. Nabi pujuk Safiyah, Nabi kata kalau orang kata engkau anak perempuan Yahudi pun, kau kena ingat ada kelebihan ada pada engkau ni. Keturunan kau Nabi kerana kau datang daripada jalur Nabi Harun. Bapa saudara engkau pun iaitu jalur Nabi Musa pun ada Nabi seorang iaitu Musa. Engkau pun isteri Nabi, jadi tenang-tenang sajalah. Kalau orang nak cakap tu biarkanlah. Tapi Nabi tak hanya membiarkan, Nabi SAW tak hanya membiarkan Hafsah begitu saja, maka
Ya. Nabi SAW pun mengambil tanggungjawab untuk menegur Hafsah. Apa Nabi kata pada Hafsah? Nabi kata pada Hafsah, "Ittaqillaha ya Hafsah." Hai Hafsah, takwalah kamu pada Allah. Hey Hafsah, takut pada Allah, jangan duk sebutlah benda-benda ni. Maksudnya jangan duk sebutlah pasal keturunan ni, jangan duk kutuklah pasal keturunan orang ni. Itulah maksud, begitulah maksud Nabi SAW lebih kurang. Begitulah cara Rasulullah SAW memujuk isteri baginda yang sedang bersedih akibat kecemburuan madunya yang lain terhadapnya. Tapi nak bagi tahulah, macam mana isteri Nabi ni mulia pun, macam mana banyak keistimewaan pun, tetapi mereka ni ada jugalah konflik dalaman. Ada jugalah mereka ni bergaduh, lawan cakap, ada. Cemburu, ada. Benda ni memang ada dalam kehidupan yang mana kita tak boleh nak lari. Nabi SAW boleh handle benda ni, menunjukkan Nabi ni seorang yang sangat-sangat bukan hanya sempurna dari sudut kenabian, bukan hanya sempurna dari sudut menjadi pemimpin negara, menjadi orang yang sempurna sebagai suami, sebagai ayah, sebagai sahabat. Nabi ni macam-macam karakter dia ada, macam-macam orang kata apa, watak dan peranan yang dia dapat, dan semuanya dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Maka dalam isu ni Nabi SAW berjaya pujuklah. Dan Nabi SAW tegur Hafsah, suruh dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya sebut di situ, walaupun jika diteliti, tidak kurang hebatnya juga keturunan Hafsah, kerana beliau merupakan keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kerana Hafsah datang daripada jalur Quraisy. Nabi Ismail merupakan salah satu daripada nabi yang berada di dalam apa ni orang kata apa, senarai nabi-nabi yang ada di Mekah pada ketika itu. Dan bapa saudaranya pula ialah Nabi Ishaq. Sebab Ismail ni ada adik-beradik, cuma mak lain lah. Dia ada adik-beradik yang bapa sama dengan dia, iaitu Nabi Ishaq. Serta suaminya juga adalah seorang nabi. Kira samalah apa ni, Safiyah ni lebih kurang lah macam Hafsah juga. Tapi Nabi pujuk Safiyah, Nabi bagi tahu dekat Hafsah, bertakwalah kamu pada Allah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyatakan yang mereka ini semua sama darjatnya dan disayangi oleh Nabi SAW. Semua isteri Nabi sama. Walaupun ada di sudut perasaan, Nabi akan lebihkan sikit pada Khadijah dan juga Aisyah, tapi Nabi nak bagi tahu dari sudut zahir sama. Jangan nak banding-banding dari sudut keturunan. Dan Nabi SAW bagi tahu dalam hadis yang lain, man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Sesiapa yang amalannya melambatkan dia, sekali-kali nasab dia tidak akan boleh mempercepatkan dia. Apa maksudnya? Maksudnya nasab baik macam mana pun, tetapi kalau amalan tak bagus, kalau amalan tak baik, seseorang juga tidak akan menjadi selamat. Macam mana hebatnya dia punya keturunan pun, Yahudi ni kira zaman dulu, Yahudi ni nabi-nabi punya keturunan ni. Bani Israel ni punya ramai nabi daripada kalangan Bani Israel. Tapi hari ni apa yang berlaku? Hari ni orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, mereka berada dalam kekufuran kepada Allah Azza wa Jal, menzalimi orang lain. Walaupun mereka rasa mereka adalah orang yang dipilih, orang kata apa, orang yang dipilih oleh Tuhan, tetapi dalam isu keturunan kita katakan mereka tetap berada dalam kekufuran, walaupun mereka datang daripada keturunan para anbiya, dan para anbiya berlepas diri, berlepas tangan, tidak terlibat dengan kezaliman yang mereka lakukan di dalam dunia sepanjang sejarah. Ini yang kita kena sedar. Maka Nabi SAW memberikan peringatan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah wahai Hafsah. Nak bagi tahu pada Hafsah, jangan lupa, jangan sekali-kali gunakan keturunan ni untuk berbangga-bangga ataupun untuk merendah-rendahkan. Biar dia datang dalam keadaan keluarganya hamba sekalipun, bekas hamba seperti Ammar, tetapi orang seperti ini kalau bertakwa, mereka juga dinilai ataupun dihitung kedudukannya yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini indahnya Islam. Tidak melihat kepada keturunan semata-mata, tidak melihat kepada kebangsawanan semata-mata. Sebaliknya, Islam melihat kepada apa?
kepada ketakwaan, Islam melihat kepada kebolehan dan kebijaksanaan. Kalau dia datang daripada keluarga biasa-biasa tapi dia mampu untuk jadi pemimpin, boleh angkat jadi pemimpin. Kalau katalah dia ni datang daripada keturunan bangsawan tapi dia ni mencuri bila memimpin, jangan bagi dia jadi pemimpin kerana dia mencuri. Ini prinsip yang diletakkan oleh Islam. Okey? Baik. Yang kedua, seseorang yang bercakap benar. Nabi SAW pernah puji Safiyah sebagai orang yang cakap betul. Ya? Dalam hadis disebutkan yang mana satu hadis ni Atha' bin Yasar mengatakan, Atha' bin Yasar, saya tengok muka surat 175. Rasulullah SAW pernah menyebut bahawa Safiyah merupakan orang yang berkata benar. Contohnya ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Atha' bin Yasar rahimahullah. Dia kata apa? Ijtama'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'uh fi maradihi alladhi mata fihi. Faqalat Safiyah zawjatuhu, "Ama wallahi ya Nabi Allah, lawadittu anna alladhi bika bi." فغمزتها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبصرهن النبي فقال مضمض فقلنا من أي شيء يا رسول الله قال من تغامزكن بصاحبتكن والله إنها لصادقة. Ya. Jadi hadis ni tuan-tuan merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang hasan. Dia kata apa? Atha' bin Yasar kata satu ketika isteri-isteri Nabi SAW ni berimpun dengan Nabi. Waktu Nabi SAW sakit, dalam sakit yang Nabi wafat. Maksudnya Nabi ni ada sakit yang dia tak wafat lah. Nabi ni ada sakit jugalah. Tapi ada sakit yang Nabi tak wafat. Tapi kali ni Nabi sakit yang Nabi wafat. Bila Nabi tengah gering, Nabi tengah sakit, waktu nak wafat ni, isteri Nabi ni berimpun. Ya. Faqalat Safiyah zawjatuhu. Maka Safiyah ni pun dia bercakaplah dengan Nabi. Dia bercakap dengan Nabi, dia kata, "Ama wallahi ya Nabi Allah." Dia kata, "Ada pun demi Allah, wahai Nabi Allah, lawadittu anna alladhi bika bi." Aku mengharapkan agar apa yang ada di sisi kamu sekarang ini, apa yang ada pada kamu sekarang ini, apa yang ada dengan kamu sekarang ni, aku mengharapkan agar ia ada pada aku. Maksudnya Safiyah nak bagi tahu kat Nabi, "Ya Rasulullah, engkau sakit, alangkah bagusnya aku dapat menggantikan sakit itu bagi pihak engkau." Maksudnya dia nak kata pada Nabi, dia tak sanggup nak tengok Nabi SAW ni sakit. Biarlah dia yang tanggung sakit tu. "Ya Rasulullah, biarlah aku yang sakit ya Rasulullah, jangan kau." Okey. Jadi dalam isu ni, bila dia cakap macam tu je kepada Nabi SAW, isteri lain pakat dengar. Ni kata cemburu ni. Maka isteri lain kata, isteri lain buat apa? Isteri lain kata, dalam hadis ni kata, "Faghamazatha azwajun Nabi SAW." Maka isteri Nabi pun dia ada macam cakap-cakap sikit, mungkin usik-usik sikit, "Safiyah, ya ke ni? Engkau cakap je." Mungkinlah. Maksudnya, dia usik-usik, dia orang kata apa, sakat. Mereka menyakat. Mereka menyakat isteri yang bernama Safiyah ni. Maka wa absarahunna Nabi SAW. Maka Nabi melihat benda tu. Nabi melihat mereka ni dok menyakat. Mereka melihat Nabi SAW ni melihat mereka ni tengah mengusik Safiyah ni. Maka Nabi kata, "Madbid." Pergi berkumuh. Nabi kata. Nabi arahkan semua isteri dia yang nak menyakat Safiyah ni pergi berkumuh. Dia kata, maka dia orang terkejut. Dia kata, "Faqulna min ayyi syai'in ya Rasulullah." Pasal apa pula kena berkumuh? Nabi SAW kata, "Min taghamuzikunna bi sahibatikun." Kerana kamu dok mengacau, kamu dok menyakat, kamu dok mengusik salah seorang daripada saudara kamu ini, iaitulah Safiyah. Wallahi innaha lasadiqah. Demi Allah, dia adalah orang yang bercakap benar. Apa yang Nabi SAW sebut ni sudah cukup bukti sebagai satu, orang kata apa, sebagai satu keistimewaan yang sangat dahsyat. Bila Nabi memberikan penyaksian orang ni cakap betul, memang itu satu benda yang A lah kita kata. Sebab Nabi takkan puji orang yang tak layak untuk dipuji. Jadi sebab itu Al-Imam Az-Zahabi, ya, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitab dia,
dalam kitab di Siyar Alamin Nubala, ketika mana dia menghuraikan biografi Safiyah bintu Huyai, dia kata apa? Zahabi kata, wa kanat syarifatan aqilatan zata hasabin wa jamalin wa dinin radhiyallahu anha. Keistimewaan inilah yang menjadikan Ibnu Azori Az-Zahabi memuji Safiyah bintu Huyai. Dia kata apa? Wa kanat syarifah, dia seorang yang mulia. Safiyah orang yang mulia, orang yang menjaga maruah, orang yang mempunyai maruah yang tinggi, mempunyai reputasi yang baik. Aqilatan, seorang yang cerdik. Zata hasabin, seorang yang mempunyai keturunan ataupun kedudukan yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat tinggi. Wa jamal, mempunyai kecantikan. Wa din, dan juga mempunyai keagamaan. Radhiyallahu anha, moga Allah meridainya. Maksudnya apa? Maksudnya dia ni ada orang yang pegang agama betul. Walaupun dia ni berasal daripada golongan Yahudi, walaupun dia datang daripada kaum yang Yahudi, tetapi setelah menerima Islam, dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bercakap benar, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang menjaga maruah. Inilah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safiyah bintu Huyai. Ya, baik. Pujian ini, tuan-tuan tengok muka surat 176. Pujian ini merupakan kelebihan bagi Safiyah radhiyallahu anha kerana kesucian jiwanya yang sanggup berharap untuk menanggung kesakitan sebagai ganti kepada kesakitan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perasaan ini dibenarkan pula oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan. Para ulama sirah berbeza pendapat tentang tarikh kewafatan Safiyah bintu Huyai. Sebagian ulama mengatakan beliau wafat pada tahun 36 Hijrah. Ini merupakan pendapat Ibn Hibban dan juga Ibn Mandah. Manakala Ibn Abdul Bar Al-Waqidi dan juga Ibn Abi Asim radhiyallahu anhum ataupun rahimahumullah mengatakan bahawa mereka mengatakan bahawa beliau wafat pada tahun ke-50 Hijrah. Jauhlah, 14 tahun kira-kira. Ibn Hajar cenderung kepada pendapat yang kedua ni. Ada juga yang mengatakan beliau wafat pada tahun 52 Hijrah dan jenazah beliau disemadikan di Baqi' di Madinah. Siapa yang pergi umrah dia tahulah Baqi' tu kat mana, dekat-dekat dengan Masjid Nabawi, di pintu belah kiri kalau menghadap ke kiblat, di belah depan, ya. Baik. Kita pergi kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Insya-Allah kita habiskan buku ni hari ni. Minggu depan kita baca balik buku Adab Mufrad kita lah, insya-Allah jika ada kesempatan dan waktu. Kita tengok kepada isteri yang terakhir yang kita akan bincang dalam kitab ni, iaitu Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith. Nama beliau ialah Maimunah bintul Harith bin Hazn Al-Hilaliyah. Nama ibu beliau ialah Hind binti Auf bin Zuhair bin Harith. Nama asal beliau ialah Barrah. Nama asal, namun Rasulullah SAW menukarkan kepada Maimunah. Kenapa Nabi suka tukar nama Barrah ni? Kerana Nabi tak suka ada kepercayaan bila Nabi keluar daripada rumah dia, Nabi keluar daripada Barrah. Barrah tu kebaikan. Nabi tak suka orang kata Nabi keluar daripada kebaikan. Kerana Nabi membawa kebaikan di mana saja, bila-bila masa. Kerana Nabi pembawa syariat. Baik. Bila Nabi tukar kepada Maimunah, maka nama dia kekallah Maimunah. Baik. Beliau merupakan adik-beradik kandung kepada Ummul Fadl yang merupakan isteri kepada Al-Abbas radhiyallahu anhum. So dia ni kira macam ipar lah, ya, ipar kepada Al-Abbas. Okey. Perkahwinan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada mulanya beliau ni berkahwin dengan Mas'ud bin Amr Al-Thaqafi. Kemudian beliau pula berkahwin dengan Abu Ruhum bin Abdul Uzza. Beliau merupakan antara isteri Nabi yang Nabi akhir nikah. Yang terakhir sekali Nabi nikahi, yang dikahwinkan dan diwakilkan oleh Al-Abbas. Sebab dia ni ipar dengan Abbas, diwakilkan. Ya? Diwakilkan. Itu bapa saudara Rasulullah SAW. So, baginda bersama dengannya waktu di Sarif, iaitu berdekatan dengan Mekah Al-Mukarramah. Kerana waktu tu baginda sedang ataupun setelah melakukan umrah Al-Qadha, lepas selesai Nabi buat umrah, Nabi kahwin dengan dia, Nabi nikah dengan dia. Umrah Al-Qadha ni umrah yang Nabi buat setelah melakukan perjanjian Hudaibiyah dengan orang Quraisy. Pada tahun berikutnya, tahun tu tak tahun buat apa ni perjanjian tu tak jadi umrah. Tahun berikutnya Nabi buat umrah, dan waktu lepas buat umrah itulah
Nabi menikah dengan Maimunah. Terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan ulama hadis tentang adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengannya ketika mana baginda berihram ataupun tidak. Ada dua riwayat dalam isu ni. Riwayat yang pertama yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Maimunah waktu muhrim. Tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunata wa huwa muhrim. Nabi menikah dengan Maimunah waktu Nabi sedang berihram. Riwayat siapa ni? Riwayat Ibnu Abbas. Manakala di sana ada riwayat yang berbeza, iaitu riwayat Maimunah sendiri dan riwayat Abu Rafi'. Yang mana dua riwayat ni bagi tahu Nabi nikah dengan Maimunah waktu Nabi telah pun selesai ihram. Yang mana kata Maimunah, tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal. Nabi menikah dengan aku waktu Nabi dah selesai berihram. Okey. Sekarang ada dua riwayat. Abu Rafi' bagi tahu, Abu Rafi' kata aku yang menjadi orang tengah di antara mereka. Jadi aku tahu mereka nikah waktu Nabi dah selesai buat umrah, bukan boleh ihram. Sebab orang berihram tak boleh menikah. Tetapi sebahagian ulama terima riwayat Ibnu Abbas dengan mengatakan betul lah Nabi menikah waktu ihram. Tapi orang lain boleh ke menikah waktu ihram? Tak, ni khas untuk Nabi. Tetapi majoriti ulama mengatakan riwayat Ibnu Abbas adalah riwayat yang sahih dari sudut sanad, tetapi ia adalah kesilapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bersilap dalam isu ni, dalam riwayat ni. Kenapa? Para ulama memberikan beberapa alasan. Kenapa Ibnu Abbas silap? Yang pertama, kerana Maimunah sendiri bagi tahu Nabi SAW nikah dengan dia waktu Nabi SAW halal. Takkan Maimunah tak tahu kot dia yang nikah. Mestilah Maimunah lebih tahu tentang diri dia. Dalam ilmu sejarah kita panggil taqdim riwayat sahibatil qissah. Mendahulukan riwayat pemilik kisah ataupun pemunya cerita. Sebab kisah tu berkenaan dengan diri dia. Dah tentulah dia lebih ingat daripada orang lain. Jadi ulama hadis, mereka dahulukan riwayat Maimunah dengan mengatakan Nabi menikah dengan Maimunah waktu dah selesai ihram, sebab Maimunah sendiri yang cakap macam tu. Dan kerana Abu Rafi' pun cakap begitu. Abu Rafi' ni bukan hanya sekadar menyokong Maimunah punya riwayat, tetapi dia bagi tahu dia ada dalam majlis tu. Dan dia menjadi wakil di tengah-tengah di antara Maimunah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tengahlah. Okey. Baik. Ada juga yang kata Ibnu Abbas tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam umrah ini. Yang ada dengan Nabi SAW adalah masa tu Abu Rafi', Maimunah dan bapa dia. Dia tak ada. Dia tak ada. Dan dari sudut umur pun Abu Rafi' lebih besar dan lebih matang daripada Ibnu Abbas pada ketika itu. Ibnu Abbas belasan tahun je lah pada waktu tu. Jadi dia lebih kuat lah. Maksudnya lebih matang dari sudut nak meriwayatkan sesebuah hadis. Dan ada riwayat Uthman bin Affan yang bagi tahu orang muhrim ni tak boleh nikah. Jadi oleh kerana itulah majoriti ulama mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Maimunah sewaktu Nabi telah selesai pun buat umrah. Okey, dah selesai dah buat umrah. Bukan waktu berihram. Ada juga ulama yang cuba takwil. Sebahagian ulama dia takwil lah, dia kata Ibnu Abbas ni sebenarnya bukan dia maksudkan ihram betul. Ya. Bukan maksudnya Nabi tu pakai ihram betul-betul, tapi maksudnya Nabi tu dah masuk tanah haram. Dah masuk tanah haram. Jadi bila Nabi masuk tanah haram, maksudnya Nabi ni dah berihram lah, seolah-olah begitu. Demikian yang disebut oleh Ibn Hibban. Tetapi takwilan sebegini hanya boleh takwil lah. Tapi betul ke tidak wallahu alam, tapi zahir kalam Ibnu Abbas tu memang tak seperti mana tak boleh difahami secara zahir. Bukan Nabi tak berihram waktu kahwin dengan Maimunah ni clear. Sebab itu Ibnu Musayyib juga mengatakan Ibnu Abbas tersilap. Ini tuan-tuan tengok kita walaupun kita hormat pada sahabat Nabi SAW, tapi kita tak pernah kata sahabat Nabi ni maksum. Tetap ada kesilapan yang dilakukan, tetapi sangat minimal lah. Bukan saya nak merendahkan sahabat ni, tak. Ini tuan-tuan jangan salah faham pula. Bukan kita nak merendahkan sahabat, tak. Tapi kita nak bagi tahu bagaimana objektifnya ahli sunnah wal jamaah dalam nak menentukan kebenaran.
Bila mana kebenaran itu terbukti ada di pihak yang satu lagi, kita bagi tahulah sahabat ni tersilap dalam riwayat. Tapi sangat sedikit tuan-tuan. Sangat-sangat minima sahabat buat silap dalam riwayat ni. Sehingga Al-Zarkashi boleh himpun dalam satu buku je. Buku tu taklah tebal mana. Bukanlah berjilid-jilid. Satu buku kecil je. Nak bagi tahu Aisyah ada tegur sahabat-sahabat yang tersilap nukil ataupun tersilap riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian saya sebut di situ kelebihan. Apa kelebihan Maimunah ni? Okey, kalau kita tengok dalam hadis ada beberapa lah yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, seorang yang diakui beriman oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis, Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW pernah memberikan penyaksian beriman kepada Maimunah. Jadi kita ni tuan-tuan, beriman ni benda dalam mana kita nak tahu. Tapi bila Nabi memberikan pujian dia beriman betul, menunjukkan itu kelebihan untuk dia. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Al-akhawatu mu'minatun Maimunah zawjun Nabi SAW wa ukhtuha Ummul Fadl bintul Haris wa ukhtuha Salma bintul Haris imra'atu Hamzah wa Asma bintu Umais ukhtuhunna li ummihin. Saudara perempuan ini merupakan orang beriman ni. Saudara-saudara ni adik-beradik ni, 4 orang ni perempuan ni orang beriman sungguh, Nabi kata. Siapa dia? Yang pertama Maimunah isteri Nabi. Begitu juga Ummul Fadl bintul Haris. Ya, isteri kepada Al-Abbas. Begitu juga Salma bintul Haris, iaitu saudara kandung kepada Ummul Fadl, isteri kepada Hamzah, dan juga Asma bintu Umais, iaitu adik-beradik seibu mereka. Adik-beradik satu ibu bapa lain. Dan dalam hadis yang lain ada riwayat yang menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha memuji Maimunah. Antara kelebihan lain bagi Maimunah radhiyallahu anha ialah beliau dipuji oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang yang paling bertakwa dan paling kuat menghubungkan hubungan silaturahim. Ya. Aisyah, ya. Aisyah berkata kepada Yazid Al-Asam tentang Maimunah, "Ama innaha kanat min atqana lillah wa awsalina lirrahim." Aisyah pernah sebut kepada orang yang bertanya kepada dia, itu Yazid bin Asam, dia kata, Aisyah kata apa? Aisyah kata, Maimunah ni, ada pun Maimunah ni, dia ni, ya, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan orang yang paling kuat menghubungkan silaturahim. Okey, dia ni merupakan, dia ni dulu, nak bagi tahulah, dia ni dulu orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling kuat menghubungkan silaturahim. Dan wafatnya Maimunah ni, dia wafat di tempat yang bernama Syarif, yang dia menikah dengan Nabi SAW tadi, dia wafat di situ juga. Namun para ulama sirah berbeza pendapat tentang tarikh kewafatan dia. Waqidi mengatakan dia meninggal dunia pada tahun 61 Hijrah. Yaqub bin Sufyan kata dia meninggal dunia pada tahun 49. Ibn Hajar cenderung pada pendapat yang kata 51. So ada yang kata 61, ada yang kata 51, ada yang kata 49. Ini kerana dia kata pujian Aisyah pada Maimunah tu diriwayatkan dengan sanad yang sahih, dan Aisyah meninggal dunia sebelum tahun 60. Jadi tak boleh nak kata dia meninggal 61. Sebab Aisyah pernah puji dia. Aisyah pernah puji dia dengan Aisyah kata dia ni dulu, menunjukkan macam Aisyah hidup lagi pada masa tu. Aisyah puji, jadi tak mungkinlah dia meninggal sebelum daripada tahun yang ke-60. Ya? Aisyah meninggal sebelum tahun 60, jadi tak mungkin dia meninggal sebelum tahun 61 Hijrah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itulah serba sedikit yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan, buku Ummahatul Mukminin yang saya kumpulkan serba sedikit, buku yang ada kekurangan pastinya, tetapi saya mengharapkan agar sedikit daripada biografi isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dapat saya perkenalkan kepada masyarakat kita, dapat saya tonjolkan keistimewaan mereka, dapat saya, orang kata apa, tingkatkan penghormatan kita kepada mereka yang pernah berkhidmat dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, menguruskan kehidupan Nabi, memperlengkapkan hidup Nabi, mengembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah 13 siri kuliah ini tamat, insya-Allah pada minggu depan
kita akan sambung dengan kuliah yang asal, iaitu Al-Adab Al-Mufrad. Wallahu a'lam. Ya, tuan-tuan, kita tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya alu-alukan. Kalau ada kesilapan di mana-mana, kalau nak bagi tahu pada saya, boleh, no problem. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hadis Nabi SAW mengingatkan supaya melakukan 3 perkara. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha, 3 rakaat witir sebelum tidur. 2 rakaat witir sebelum tidur, 3 rakaat kot, ataupun witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur, sebaik-baiknya 3 rakaat, yang paling minimal lah, yang terbaik. Okey, soalan saya, mana lebih afdal? Solat witir sebelum tidur atau selepas solat malam sekiranya kita yakin mampu untuk bangun solat malam? Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ij'alu akhir salatikum bil-lail witra. Jadikan salat malam kamu yang terakhir ialah witir. Dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Umar, Nabi SAW menyebutkan, salatul lail masna masna fa in khashita subuh fa autir bi wahidah, atau kama qala, salat malam itu 2 rakaat. Apabila kamu takut subuh menjelang, maka witirlah dengan 1 rakaat. Jadi afdalnya bagi orang yang yakin untuk dia bangun salat malam dan dia boleh untuk bangun, maka afdal untuk dia salat witir di penghujung, sebelum dia selesai salat malam, salat witir penutup. Tapi kalau dia tak percaya dia boleh bangun, maka witir di awal malam memadai. Cuma bila dia bangun solat dia dah bangun malam sedangkan dia dah solat witir di awal malam, maka dia tak perlu solat witir sekali lagi, kerana dalam hadis yang lain disebut la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ini pun soalan B dia tanya, sekiranya saudara solat sunat witir sebelum tidur kerana dia khawatiri tidak bangun malam, kemudian dia terbangun untuk solat malam, adakah dia tidak perlu untuk solat witir lagi? Jawapannya betul, dia tak perlu lagi untuk salat witir, sekali sahaja. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hiburan yang Ustaz buat ketika masa lapang? Maaf soalan keluar tajuk. Ya, saya ada waktu lapang, kadang-kadang saya membaca, ada waktu lapang kadang-kadang saya tengok WhatsApp, ada waktu lapang kadang-kadang saya duk bergurau dengan anak-anak, duk sembang dengan isteri. Jadi benda lapang yang saya buat ni tak penting lah, kerana saya ni bukan siapa-siapa lah. Yang saya ni bukan siapa-siapa. Contohi sunnah Nabi SAW. Ya, baik. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seperti yang pernah Ustaz jelaskan, seorang hamba boleh digauli tuannya. Adakah ada akad atau lafaz tertentu membolehkan mereka digauli sekadar apabila mereka telah memilikinya, sama ada melalui tawanan ataupun pembelian. Zaman dulu hamba boleh beli, maka boleh digauli. Wallahu a'lam. Kerana mereka dikira sebagai harta lah. Baik. Salam, Anas bin Malik tu bukan ayah Imam Malik kan Ustaz? Bukan. Bukan. Dia bukan ayah kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas datang kemudian lagi. Baik. Kemudian tuan-tuan, ada yang bertanya kepada saya berkenaan dengan ni, apa bunuh diri ni. Apa komen Ustaz sekarang ni ramai orang yang tertekan maka mereka membunuh diri. Apakah pandangan Ustaz dalam isu ini? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, orang Islam memang dilarang untuk membunuh diri. Orang Islam ni memang dilarang untuk membunuh diri, kerana membunuh diri dikira sebagai satu kesalahan di dalam agama. Cumanya bila kita berdepan dengan isu yang sekarang ni, bila kita berdepan dengan isu sekarang ni, kita bukan hanya perlu untuk respon kepada orang yang bunuh diri semata, tetapi kita juga kena respon kepada pihak yang bertanggungjawab
mengapa mereka ni bunuh diri? Dan apa yang kita boleh buat supaya menghalang mereka ataupun menghalang orang lain daripada mengikut jejak yang sama. Jadi, pemerintah, orang-orang politik, pemimpin kena ambil serius benda ni. Bila dah sampai kepada tahap bunuh diri, maka bukan seorang ya, dah berbilang-bilang ni. Kita bimbang benda ni menjadi trend. The struggle is real. Pergelutan orang, kesusahan rakyat adalah satu benda yang real, satu benda yang betul, yang memang ada. Orang tak ada pendapatan, orang tak boleh nak berniaga. Jadi, saya menasihati kita semua, saya sendiri, rakyat Malaysia, pemimpin-pemimpin, kita tengoklah apa yang kita boleh bantu. Kerana mereka yang bunuh diri ni, urusan mereka kekal di sisi Allah Azza wa Jal. Adakah mereka masuk neraka? Kita tak tahu, bukan urusan kita. Salah ke mereka? Salah. Tapi kita ada salah tak? Kerana mereka bunuh diri? Mungkin kita salah. Kerana kita tak laksanakan tugas kita dengan baik. Kita tak memberikan khidmat kita yang terbaik. Jadi zaman ni, zaman di mana masing-masing kena muhasabah. Jangan hanya kita menghukum satu orang sedangkan kita pun ada kecuaian di mana-mana. Sebab itu saya teringat ada satu kisah. Banyak riwayat menyebut benda ni. Ada yang menyebut dengan lafaz unta, ada yang menyebut dengan lafaz kambing. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebahagian ulama kata oleh kerana banyak jalurnya dhaif tapi banyak jalurnya, maka ia menunjukkan ada asal. Yang mana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anha, dia kata law kanat syah ala shattil furat da'i'ah la dhanantu Allah azza wa jalla sa'ili anha atau kama qala. Yang bermaksud kalaulah ada seekor kambing, kalaulah ada seekor kambing di tepi ataupun di tebing Sungai Furat. Sungai Furat ni jauh daripada Madinah. Umar bin Khattab dekat Madinah. Furat ni dekat Iraq. Tapi oleh kerana Iraq ni di bawah pemerintahan Umar, maka dia kata kalau ada seekor kambing sesat di sana sampai tak dapat nak makan ke apa ke, maka aku bimbang Allah Ta'ala akan tanya. Aku bimbang Allah Ta'ala akan tanya aku tentang kambing tu. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, pemimpin bukan hanya perlu bagi tahu tentang hukum kepada rakyat, tapi kena muhasabah balik. Aku ni dah buat ke tugas aku sebagai seorang pemimpin? Itu kita kena tanya diri. Saya bukan nak bantah ke apa, tapi kita sama-sama muhasabah. Saya muhasabah. Kita sebagai rakyat pun, selain daripada kita minta pemimpin kita muhasabah, rakyat pun kena muhasabah. Kita dah bantu ke orang jiran-jiran terdekat kita? Tanya khabar tak? Dia orang ada makan ke tidak? Tapi kami alhamdulillah, kawan-kawan kita cuba bantu yang terbaik. Mana-mana yang terputus bekalan di kawasan-kawasan ni, kita ada kawan-kawan yang tolong. Kita buat tabung, kita bergerak sama kita, kerana ada orang yang memang terputus bekalan. Ada orang yang memang tak ada makan. Jadi jangan sampai orang-orang yang di sekeliling kita bunuh diri kerana tidak ada benda nak dimakan. Sangat mengaibkan, sangat memalukan. Tuan-tuan, untuk diri saya menegur, dan juga untuk kita semua, agar kita sama-sama muhasabah. Dan yang lain-lain, kena ingat, perbuatan ini tidak menyelesaikan masalah. Bahkan, kita mungkin berdepan dengan sesuatu yang lebih bahaya. Jadi, sama-sama ambil tanggungjawab, sama-sama serius, supaya mereka tidak melakukan perkara yang sama kembali. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.